ustaz-ustaz ramai yang cakap dan pernah diulang, dan kita kadang tentu ini, yakni dalam awal kejadian manusia tu, jin membantah kejadian manusia. Seperti mana kita tahu kan, dia ungkitkan asal usul kejadian, dia ungkitkan bentuk fizikal. Saya daripada api, min nar, min siraj, dan manusia tu daripada turab, daripada tanah. Ramai mufassirin kata dan mengatakan jatuhnya kafir ke atas iblis tu bukanlah pasal imannya, atau mungkin dalam keadaan tu pasal dia ketua malaikat, atau dalam keadaan tu iman dia mungkin lebih tinggi daripada iman-iman orang lain. Iman ni maksudnya kepercayaan, tapi jatuh kafir iblis tu pasal takbur dia, angkuh dan sombong. Angkuh dan sombong. Kerana takbur dia, takaburun dalam bahasa Arab, takbur dan angkuh dan sombong, riak, maka dia jatuh kafir. Kerana engkar pada perintah Allah SWT. Atas sebab angkuh dia menyebabkan dia engkar pada perintah Allah SWT. Dan ini adalah satu, bagi saya, signifikan yang penting dalam pengajaran hidup kita sebagai manusia. Yakni bagaimana jin tu, dia melihat, dia bagaimana dia judge, bagaimana dia menilai seseorang tu berdasarkan bentuk fizikal. Bentuk fizikal, yakni dia dalilnya pada Allah SWT adalah saya daripada api dan dia daripada tanah. Sedangkan dalil Allah SWT pada dia dan pada para malaikat keseluruhannya adalah aku telah ajarkan aku telah ajarkan Adam ni nama-nama benda, yakni ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat Allah SWT punya dalil lebih daripada melihat pada bentuk fizikal. Orang ni saya hormat kerana ilmu pengetahuan. Tapi contohnya kita hormat si Polan bin si Polan kerana ilmu pengetahuannya. Dan kata seorang ni, oh tidak, tak payah hormat dia. Dia daripada ini, daripada tengok pakaiannya, tengok rupanya, tengok kulitnya, tengok ni. Contohnya signifikan hari ni. Ada tak benda-benda tu berlaku? Rasanya ada. Sedangkan benda ni daripada dulu lagi Allah SWT dah tunjukkan drama. Kalau ni kita boleh panggil drama tau. Allah SWT dalilnya Adam ni ditinggikan daripada kamu dengan ilmu pengetahuan. Macam Allah SWT pernah bagi sindiran lah, an yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Maksudnya Allah SWT tanya, adakah sama orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak punya ilmu pengetahuan? Allah SWT tak jawab, tapi Allah SWT tanya, adakah sama? Adakah sama taraf? Tak sama taraf. Ini kita jawablah. Kita sendiri tahu tak sama taraf. Dia kita tengok daripada hujah tu, daripada takbur pada Allah SWT, angku dan riak kepada Adam ni, jin ni, bila dia angku dan riak, dia mula-mula dia tengok bentuk fizikal. Kemudian dari situ timbul angku dan riak. Bila timbul angku dan riak dia telah berani melanggar perintah Allah SWT. Sehingga Allah SWT cakap keluar daripada syurga itu. Dia dengan takbur dan riak boleh cakap baik, tapi bagi aku umur sampai hari kiamat untuk aku sesatkan keturunan Bani Adam. Bagi keluar. Rasa kalau ni dijadikan drama dan kita lihat benda-benda ni berlaku dalam kehidupan kita seharian. Bagaimana kalau kita tak tamwilkan ataupun kita tafsir, kalau kita ambil tafsir perumpamaan ni dalam kehidupan seharian. Bagaimana Allah SWT ajar manusia ni melihat lebih daripada bentuk-bentuk fizikal ataupun kelahiran ataupun daripada sudut materialistik lah, sudut fizikal, sudut materialistik. Dan Allah SWT dah tetapkan kan guideline. Pertama Allah SWT tanya dalam Quran, hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Adakah sama orang punya ilmu pengetahuan dengan orang tidak? Dan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ini Allah SWT dah susun semua tu. Yang ini macam mana perspektif kita ataupun tasawuf kita, pandangan kita bila kita nak judge ataupun kita nak menilai seseorang itu.
Dan kadang-kadang dari segi materialistik ni pun ahli tafsir panjangkan. Yang ni betul-betul fizikal ni macam mana? Selain daripada baju ni, pangkat. Oh, orang ni ada Mercedes, orang ni pangkatnya tinggi. Kalau dia ada minta, dia cakap pada something saja, kita kena entertain cepat. Orang ni kan, orang ni kerja-kerja biasa kan, bagi seminggu baru kita entertain tak apa. Dan benda ni mempengaruhi secara sikit pemikiran kita. Bila kita bias, oh orang ni kita perlu, ni Perdana Menteri ni, kita perlu pergi tengok dan hormat dia. Orang ni sekadar pay on driver, kita perlu pergi dan alah ni seminggu tak apalah, kita entertain. Benda-benda ni adalah, ada tak unsur-unsur macam pandangan-pandangan iblis? Ada. Dan salah satu lagi yang benda ni bukan saja berlaku pada kita tapi pada Nabi pun pernah juga berlaku. Pada bila Abdullah Ibn Maktum yang Buddha kan, bila Rasulullah tengah berdakwah pada sekumpulan orang Quraisy yang ada jawatan lah, mungkin menteri tanah Mekah, menteri ni. Rasulullah tengah berdakwah minta masuk Islam. Ini datang seorang buta, datang kepada Rasulullah. Dan buta ni dan miskin, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nak masuk Islam, ajar saya tentang Islam. Rasulullah berpaling kan, paling muka masam. Saya tengah bercakap dengan orang-orang besar ni, tiba-tiba datang ni kacau daun lah. Kira contohnya kita tengah influence dalam satu tender meeting kononnya. Kita tengah influence kita punya director, kita punya executive director semua tentang betapa bagusnya kita nak beli satu produk IT ni. Tiba datang pula ada seorang kira kacau daun lah, saya nak belajar IT ni, boleh tunjuk tak? Kacau daun contohnya lah ya. Contohnya dia apa, Rasulullah berpaling dan mukanya masam. Dan kemudian Allah SWT bagi teguran, turun surah yang masam muka, Abasa Matawalla. Turun, dia yang memalingkan mukanya dengan masam. Ditegurnya Rasulullah. Tapi maksud kat sini jangan salah satu ya, Rasulullah tu masuk. Ini mungkin Allah SWT nak tunjuk bagaimana sebenarnya kita tak boleh layan macam mana seseorang ni dengan tengok status semua tak boleh. Rasulullah tengah layan orang yang penuh status, tiba-tiba datang ya, datang orang lain tak boleh. Dalam Al-Quran pun Allah SWT dah bagi ya, dah bagi susunan bagaimana untuk kita ni lah. Ya, itulah dalam kejadian ni, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, dia telah menciptakan manusia dari tanah liat bagai tembikar, wa khalaqal janna min marjin min nar, dan telah ciptakan jin dari api yang sangat menyala. Saya tak adalah tahu sangat bahasa Arab, tapi Allah SWT dia menggunakan ayat-ayat ni, dia punya verb tu dengan tepat tau. Kalau kita tengok jin misalnya guna siraj, atau ada few verb ataupun noun yang maksudnya menyala-nyala, terbakar menyala-nyala, dan dia tak gunakan nur. Nur dia gunakan untuk malaikat, dan nur dia gunakan untuk bulan. Kalau kita tengok dalam ni, nur digunakan untuk malaikat, dan nur digunakan untuk bulan. Siraj, api yang menyala terbakar. Nar, api yang panas, digunakan untuk matahari, jin dengan syaitan. Kalau kita tengok dalam masa Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ni seorang yang ummi, seorang yang buta bahasa. Dia tak tahu sangat bahasa dan astronomi waktu itu tak ada. Waktu tu orang ingat bulan dengan matahari mengeluarkan cahayanya sendiri. Tapi dalam Al-Quran Allah SWT guna dua perkataan berbeza untuk matahari dan bulan. Bulan disebut nur, Al-Qamar nur something, dan Asyams matahari, Siraj something. Yakni matahari ni menyala terbakar, bernyala-nyala macam tu, terbakar. Bila ahli astronomi dalam kurun yang baru-baru ni lah, 17 ke bila 18, yang mereka dah ada apa, teleskop apa, mereka kaji benda ni, mereka dapati memang betul benda ni. Yakni mata bulan bila disebut Allah SWT sebut nur dalam istilah
dalam istilah astronomi maksudnya membalikkan cahaya. Yang ni bila sumber cahaya tu pancar kat orang tu, pancar kat sesuatu tu, dia membalikkan cahaya. Itu disebut nur. Kita sebut bagi nur. Ini Allah SWT punya hidayah bagi kita terpancar balik. Dia membalikkan balik. Tapi dia bukan sumber kuasa. Maksudnya dia cuma memantulkan kembali nur, cahaya tu. Dalam siraj atau nar atau ayat-ayat yang ni, maksudnya dia memang sumber kuasa. Macam matahari tu siraj, dia sumber kuasa. Syaitan, iblis memang api terbakar panas. Itu sajalah sampingan. Bagaimana kalau tengok dalam Quran, tak ada pun silap benda ni. Tak ada pun sebut bulan tu terang, benderang, menyala-nyala. Tak ada. Sebab bulan nur. Walaupun sebelum tu, semasa diturunkan Al-Quran tu, ilmu astronomi tak ada lagi. Kemudian Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, yakni Tuhan dari dua timur dan Tuhan dari dua barat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka dengan kurnia Tuhan kamu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan. Marajal bahraini yaltaqiyan, biarkan mengalir dua lautan lalu keduanya bertemu. Ada setengah ahli tafsir mengatakan lautan Pasifik dengan lautan Atlantik. Lautan Pasifik dan lautan Atlantik ni, dia punya tempat pertemuannya dekat benua Afrika, dekat bawah sekali. Kalau kita lihat aliran air daripada Atlantik dan Pasifik bertemu, kita tengok dekat dia punya geografinya, lautan dia punya laut tu berkocak tak sama tau. Masa dua lautan bertemu, hingga hatta ada orang yang ada ahli geografi yang pernah kaji, dia cakap kalau dalam satu keadaan kita boleh nampak ada garisan yang memisahkan lautan Pasifik dengan lautan Atlantik. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampauinya. Tabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka dengan kurnia Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan. Yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan, yakni keluar daripada keduanya mutiara dan marjan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala cerita bagaimana perhiasan-perhiasan dunia, emas, permata, dikiaskanlah emas, permata. Di sini dia cerita pasal mutiara dan marjan. Marjan ni saya rasa satu benda yang perhiasan lah, saya tak tahu benda dia sebenarnya. Mungkin rambut semua. Yang ni bagaimana Allah SWT memang benda ni bukan naturally jadi. Allah SWT buat, create ni with a purpose. Untuk kaum wanita, mutiara dan marjan, untuk sebagai perhiasan, ataupun untuk benda-benda lain lah yang memang purpose-nya untuk perhiasan. Dan semuanya ini bukanlah diciptakan begitu saja. Kalau kita kaji betul-betul ni semua, memang ada somebody, ada something yang telah design benda ni untuk jadi sebegitu indah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka dengan kurnia Tuhan kamu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan. Walahul jawari munsya'atu fil bahri kal'a'lam, dan kepunyaannya adalah kapal-kapal yang berlayar di lautan laksana gunung-gunung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka dengan kurnia Tuhan kamu yang mana yang hendak kamu dustakan. Kullaman 'alaiha fan,